Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Baru tadi saya nampak satu video lagi tau. Sarezan, dia balun sekolah kan MP veteran daripada PAS. Dia balun kau punya sampai satu dunia, satu netizen, seluruh dunia netizen balun kau punya. Apa tidaknya ketika dia cuba untuk membuat perbahasan dan dia ungkit cerita tentang pembatalan enactment yang baru terjadi itu, yang mana Mahkamah Persekutuan memberikan keputusan bahawa semua itu terbatal. Tiba-tiba dia bagi contoh yang tak ada pun dalam enactment. Aduh lah. Dia bagi contoh apa tuan-tuan? Dia bagi contoh orang puasa. Dia kata lepas ni orang puasa tak lagi diambil tindakan. Sarezan bangkit dan dia kata, lain kali baca dulu baru bagi kenyataan. Benda tu tak ada pun dalam enactment yang dibatalkan. Dia kata itu contoh. Pakcik, orang-orang pembangkang PAS, Perikatan Nasional PPBM ni, orang-orang penyokong kamu ni, kadang-kadang ada yang tak cukup otak tahu. Dibagi contoh yang salah, dicipta di TikTok, dicipta di Facebook, dicipta di macam-macam, di Instagram, di X, dicipta, diedit, diolah menjadi fakta yang betul. Contoh yang salah jadi fakta yang betul tahu. Lepas tu apa? Sungguh-sungguh lagi pula tu percaya. Sungguh-sungguh percaya bahawa ya itu ada dalam enactment. Tak ada. Dia kata contoh. Itu nasib baik tau. Nasib baik Sarezan tegur. Kalau Sarezan tak tegur, apa jadi? Berapa ramai cyber trooper di luar sana tu yang dah terhege-hege, dah betul-betul macam kera yang diberikan belacan. Serta-merta dia buat tang-tang tu juga. Dia buat terus buat keluar di TikTok kah, di mana-mana, yang kata selepas ini tak ada lagi orang yang akan diberi hukuman kalau tak puasa kerana dah tak ada dalam. Sedangkan contoh tu contoh yang salah. Contoh yang tak ada pun dalam enactment. Itulah dia punya konsekuens, akibatnya. Lagi pula MP dari mana? Hulu Terengganu. Dia kalau saya salah tolong betulkan. Tapi yang pastinya MP dari PAS lah. MP itu kata dia bagi contoh. Dan dia ini veteran, bukan budak-budak baru, bukannya minta maaf, saya contohkan saja kepada Syed Saddiq yang masih muda. Ini bukan Syed Saddiq yang masih muda. Ini dah berpuluh tahun di dalam politik. Bolehkah dia bagi contoh yang salah? Kalau budak-budak bagi contoh salah, bolehlah. Inilah kadang-kadang otak-otak diorang ini tidak cukup untuk berfikir akibat daripada apa yang mereka cakap itu. Kesan dia itu kesan berapa teruk. Syok cakap saja semata-mata untuk ambil perhatian daripada orang-orang yang mau menyokong diorang. Seolah-olah diorang ini adalah betul-betul sedang mahu membela
sesatu agama atau bangsa atau organisasi atau apa-apalah. Sampai tunggangan yang salah pun dah jadi contoh. Aduh, ini tak boleh jadi. Walaupun di dalam parlimen, apalagi sebenarnya dalam parlimen, janganlah bagi contoh begitu. Sebab contoh di dalam parlimen itu selalunya akan terus dipakai oleh walaun-walaun, oleh cyber trooper yang tak berapa cukup otak. Jadi saranan saya, MP, belajarlah buat karangan balik. Masuk darjah berapa, tingkatan berapa, tingkatan 4 kah, belajar balik buat karangan. Pasti contoh yang salah itu tidak dapat markah. Bukan jadi tidak dapat markah, kena potong markah. Kena potong markah. Sebab contoh itu salah. Mana boleh contoh yang salah diberikan sebagai contoh. Apalagi kalau itu bakal akan dijadi fakta yang betul oleh manusia yang tak cukup otak. Ini semua pelik bin ajaib. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Cintai Malaysia kita. Kita jaga sama-sama. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sultan Selangor akhirnya keluar titah lagi. Kali ini baginda cukup duka cita. Cukup duka cita dengan hadiah wang, Tok Guru hadiah wang yang dikatakan tak ada adab, di mana baginda berasa secara sinisnya, secara sinis telah disentuh, diperli lah kalau bahasa pasarnya begitu kot, diperli oleh Tok Guru hadiah wang melalui tulisannya. Baginda tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Tok Guru hadiah wang ni. Saya pun hairan juga kalau di Selangor masih ramai yang sokong hadiah wang apabila Sultan sendiri memang tak berminat dengan apa yang ditulis oleh hadiah wang. Malah baginda dikatakan akan mengutus satu warkah surat kepada hadiah wang. Ini memang luar biasa. Jarang-jarang sekali sehingga raja mengutus surat warkah kepada seseorang kerana orang itu tak berkenan, tak diperkenan tulisannya. Apa yang hadiah wang tak puas hati sebenarnya? Menurut kenyataan itu, apa yang ditulis oleh hadiah wang itu berisiko, berupaya boleh menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam di Malaysia, bukan menyatu padukan. Apalagi yang hadiah wang mau sebenarnya. Ini sampai Sultan tegur. Sultan Selangor ini bukan Sultan Selangor saja tahu waktu dia beri kenyataan duka cita itu, tapi baginda menegur itu atas kapasiti. Baginda adalah ketua Hal Ehwal Agama Islam, MKI, ya. Jadi apalagi yang hadiah wang mau? Baginda Sultan kata, sudahlah, cukuplah di dalam penghinaan, kenyataan yang berbaur penghinaan kepada raja, sultan, institusi diraja, dan boleh memecah belahkan rakyat Malaysia. Begitu juga dengan sistem kehakiman. Apalagi yang hadiah wang mau? Apa yang dia tidak puas hati lagi? Bukannya hadiah wang tidak pandai tentang undang-undang. Taqiyuddin ada dalam PAS. Dia adalah bekas Menteri Undang-Undang, tahu tentang undang-undang. Tapi ini seolah-olah sengaja menjolok tebuan, sengaja membangkitkan isu-isu yang tidak pun sepatutnya untuk dibangkitkan.
ini memang betul-betul tidak boleh diteruskan. Tidak boleh diteruskan. Saya fikir Adi Awang kena berhentilah daripada membuat tulisan-tulisan yang berupa begini. Nanti kena siasat, kena tuduh, kena dakwa di mahkamah kerana hasutan, tak puas hati pula. Tapi pada masa yang sama, sehingga Sultan sendiri, ini bukan polis lagi yang bagi amaran, bukan ketua polis lagi yang bagi amaran, ini ketua agama Islam sendiri memberi amaran, peringatan, jangan tunggang agama, jangan tunggang 3R untuk kepentingan diri sendiri, kerana itu boleh memecah belahkan rakyat Malaysia. Kerana itu saya harap rakyat Malaysia buatlah pertimbangan yang baik. Boleh baca, tapi akhirnya pertimbangan yang baik daripada Malaysia sendiri, daripada rakyat Malaysia sendiri. Apakah itu baik untuk perpaduan umat Islam secara khusus dan untuk perpaduan rakyat Malaysia secara am? Kalau tidak baik, kenapa perlu untuk dilaksanakan? Kita sudah lama berusaha di Malaysia untuk terus mempertahankan perlembagaan negara Malaysia. Raja kita adalah raja yang perlu untuk dihormati. Baginda-baginda, raja-raja Melayu ini ada daulatnya. Jangan dipertikai-tikaikan, apalagi untuk disindir-sindir. Siapa Hadi Awang untuk menyindir-nyindir? Apa kelebihan yang ada pada dia sampai dia berani untuk sindir-menyindir? Saya fikir tidak ada apa-apa yang spesial dari dalam Hadi Awang sehingga dia mampu untuk berani memperkotak-katikkan, itu bahasa, berani untuk memperlekeh-lekehkan titah daripada Sultan Selangor ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama menjaga negara kita, negara Malaysia. Bye-bye.